Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya mewakili kumpulan 5 akan membincangkan berkaitan penilaian prestasi dalam sistem perbankan di Malaysia. Okay, basically sistem perbankan di Malaysia dia based on dua cara penilaian, iaitu pertama feedback daripada para pelanggan dan juga penilaian dalaman oleh pentadbir atasan, pengurusan atasan. Okay, first kita akan tengok yang berkaitan dengan hubungan dengan pelanggan, feedback daripada pelanggan. Okay, feedback daripada pelanggan ini boleh didapati apabila pelanggan sendiri berpuas hati atau tidak berpuas hati dengan khidmat yang diberi oleh pegawai bank itu sendiri. Contohnya, pelanggan itu datang dengan membawa certain permasalahan yang memerlukan penilaian segera daripada pegawai bank yang berada di kaunter. Dan sekiranya pegawai bank itu mempunyai 1001 alasan untuk mengelak membuat transaksi, kemungkinan besar akan mendapat penilaian yang buruk daripada pelanggan, atau mungkin permasalahan yang dibawa oleh para pelanggan itu sendiri tidak mencapai kepada tahap pegawai bank itu untuk menyelesaikan. Mungkin juga pelanggan yang cerewet itu akan memberi rating yang buruk kepada pegawai bank. Jadi pegawai bank itu dinilai pada saat dan ketika mereka berinteraksi dengan pelanggan-pelanggan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua ialah penilaian daripada pegawai atasan pegawai bank itu sendiri. Okey, pegawai atasan akan menilai dari segi prestasi kerja ketika mereka dengan pelanggan, pegawai bank itu dengan pelanggan, dan juga prestasi kerja pendokumentasian yang berlaku selepas semua urus niaga pada waktu bekerja. Okey, penilaian ini adalah berdasarkan kecekapan pegawai bank itu menyelesaikan tugasan-tugasan yang diberi atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pelanggan-pelanggan untuk seharian bekerja. Pegawai-pegawai bank juga akan dinilai pada ketika mereka dapat mengawal atau tidak dapat mengawal emosi ketika berurusan dengan pelanggan. Semua itu akan diambil kira untuk dibuat penilaian. Oleh yang demikian, masalah yang akan dihadapi ialah akan berlaku satu masalah di mana berlaku tidak kepuasan hati. Mungkin pegawai bank itu akan disalah nilai oleh pegawai atasannya. Maka ini akan memberi reputasi yang kurang baik kepada pegawai bank itu sendiri. Jadi sebagai pengurusan atasan, perlulah lebih membuka mata, lebih bertoleransi. Kita tidak boleh hanya beri penilaian pada waktu dan ketika berlakunya sesuatu insiden. Ini akan berlaku ketidakadilan kepada pegawai-pegawai bawahan kita. Okey, bagi isu ini ia memerlukan satu continuous improvement, which is pegawai atasan itu sendiri harus memberi galakan kepada pegawai-pegawai bawahan yang mungkin mempunyai prestasi yang kurang baik dan cuba untuk perbaiki prestasi mereka dengan memberi kata-kata semangat ataupun cara-cara appraisal yang boleh menaikkan semangat mereka. Tidak semestinya yang cemerlang sahaja diberi pujian, diberi ganjaran, sedangkan yang lemah
hanya dibiarkan, ini akan menjejaskan reputasi sesebuah institusi, dalam konteks ini bank. Maka dengan itu pihak pengurusan atasan dalam sistem perbankan itu sendiri perlu memainkan peranan secara adil dan saksama kepada semua kaki tangan mereka demi untuk menjaga reputasi bank itu sendiri dan demi menjaga keterampilan pegawai bank itu dengan pelanggan-pelanggan yang datang. Oleh yang demikian, gabungan usaha sama antara pegawai atasan dan pegawai-pegawai bawahan amatlah diperlukan untuk mencapai satu prestasi, bukan sahaja untuk diri sendiri tapi juga untuk reputasi sebuah organisasi. Dengan itu, sekian saja pembentangan saya mewakili rakan-rakan kumpulan 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.